Mana? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terima kasih Ustaz Wan Zak dan adik Nasha, dan kita belum habis lagi dengan Ustaz Idrus. Betul. Kerana Ustaz Idrus akan kembali bersama kita bersama ada lagi bersama seorang artis yang kita akan surprise dengan seorang artis, seorang pengarah muda. Betul. Saya pengarah tua. So jangan ke mana-mana kerana ada lagi sesi bersama Ustaz Azhar Idrus. Ustaz Alim. Saya dengar kita ada special sikit, ada nak mengisi tabung-tabung ni. Tabung Ya, apa? betul. So boleh saya duduk Saya orang tua. Ya, duduklah bang. Okey, insya-Allah kita akan lancarkan kutipan derma. Ya ayyuhallazina amanu. Salah lah. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu. Salah lah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Tuan-tuan dan puan, marilah kita sama derma di jalan Allah SWT. Dan kutipan derma ini dilancarkan oleh Yayasan Amal Malaysia, Cawangan Selangor dengan kerjasama Jawatan Kuasa Gejala Sosial. Jadi dengan ini kita lancarkan kutipan derma. Dermalah seberapa banyak yang boleh. InsyaAllah derma anda akan membawa anda menuju ke syurga. Takbir! Okey, nak derma. Okey, jangan lupa untuk menderma. Ada pengumuman sikit bang ni. Diminta kepada adik Nur Atika pakai baju merun. Tudung pun merun. Berusia 13 tahun. Sila pergi ke belakang stage ni, ada satu kemah. Mak bapa anda sedang tunggu anda di belakang. Kesian adik ni. Pergi kat belakang pentas. Okey. Alright. Okay. Mari kita pergi ke nada yang sedikit serius sikit. Ya. Okey, kita serius sikit. Kalau awal tadi kita sudah pun mengumumkan Tengah-tengah panggil. seorang ulama yang diterbangkan khas daripada Syria. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Beliau adalah seorang ulama yang sangat tersohor di dunia dan banyak menghasilkan karya-karya agung. Dipersilakan. Mengumumkan ketibaan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, seorang ulama terkenal daripada Bumi Syam. Beliau merupakan Ketua Kesatuan Ulama Syariah. Takbir! Allahu Akbar! Kurang kuat, takbir! Lagi kuat, takbir! Walillahil hamd. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini. Dan masya-Allah, walaupun pada malam ini kita tahu banyak gangguan-gangguan, cobaan-cobaan daripada event-event yang berada di tempat lain, segala puji bagi Allah yang menyatukan hati kita untuk bersama-sama dengan para alim ulama, kerana Nabi SAW bersebut dalam sebuah hadis, Nabi kata, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan dihimpunkan di padang mahsyar bersama orang yang disayangi. Muslimin muslimat, adik, abang, kakak semua, di hadapan kita seorang ulama yang terkenal bernama Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Beliau berasal daripada Damsyik, daripada Halab, Syria. Lahir pada tahun 1930. Maknanya umur dia berapa tahun sekarang ni? Berapa? 83 tahun. 83 tahun penuh dengan keberkatan. Berjuang daripada muda sehingga hari ini tidak henti berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru tadi di hotel dia kata, doakan supaya Allah panjangkan umur aku sampai 120 tahun. Amin. Tahu kenapa? Dia kata, aku takut kalau aku mati dalam keadaan aku tidak bersiap sedia. Allahu Akbar. Umur yang habis untuk Islam, masih lagi takut menghadapi kematian. Yang kita ni apa cerita? Berat nanang kita ni tuan-tuan semua. Jadi untuk tidak melengahkan masa lagi, kita mempersilakan Fadilatul Syekh untuk memberikan nasihat kepada kita, untuk kita orang-orang muda menjadi mujahid, berjuang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Falyatafaddal mashkura ila Fadilatul Syekhina Muhammad Ali As-Sabuni. Takbir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. آية من كتاب الله تعالى نريد أن تفهموا معناها
satu ayat yang Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang aku ingin supaya kamu fahami maknanya. يا أيها الذين آمنوا يعني يا من صدقتم بالله ورسوله، هذا معنى آمنوا، الإيمان التصديق. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لمن نختار من يمثل دين الله عز وجل؟ هذه الحياة الدنيا نحن مسؤولون أن نختار إماما لنا يصلي بنا الصلاة الصادقة. نريد التاجر الصادق ونريد المهندس الصادق ونريد المعلم الصادق، وكل واحد منا يتقي الله لأن الله سيحاسبه يوم القيامة. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Maka orang beriman ialah orang yang menjaga agamanya. Maka aku minta kepada kamu untuk kamu memilih orang yang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang menjaga sesungguh-sungguhnya agamanya. Kalau dia seorang peniaga, dia berniaga dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia seorang pemimpin, dia memimpin rakyat dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia apa sahaja kerjanya, dia mesti mengutamakan ketakwaannya kepada Allah. Kerana apa? Kerana dia akan dihisap oleh Allah Taala pada hari akhirat besok. اتقوا الله يعني خافوا عقابه، هذا معنى تقوى الله، أن نخاف عقاب الله وعذابه. وكونوا مع الصادقين. هل يرضى منكم واحد أن يكون مع مسيلمة الكذاب؟ لا، لا نريد أن نكون مع مسيلمة الكذاب. كونوا مع الشيخ أزهر لأنني أزهري، ما شاء الله. فكلنا ندعو إلى توحيد دين الله. Takbir! Syekh menyebut, tuan-tuan, Allah berfirman, wa kunu ma'as sadiqin, dan hendaklah kamu bersama dengan golongan-golongan yang benar. Golongan-golongan yang benar ialah golongan yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Golongan-golongan yang benar, mereka yang menjadikan hukum hakam Allah sebagai cara hidup mereka. Maka Syekh sebut, maka aku hari ini bersama dengan golongan-golongan yang benar. Antara golongan yang benar Syekh sebut ialah Ustaz Azhar, tuan-tuan semua. Dan Syekh kata, wa ana azhariyun, dan aku pun azhari juga. Sebab Syekh pernah belajar di Al-Azhar University, tuan-tuan. Maka dia pun Al-Azhari. Maka Alhamdulillah kita semua berada bersama dengan para ahli ulama untuk bersama-sama dengan Islam. Takbir! أنا شيخ صابوني لكن لست صابونا للأيدي، إنما أنا صابون للقلوب. Syekh menceritakan namanya. Beliau Syekh Sabuni. Tuan-tuan tahu mana sabun kan? Sabun basuh tu. Dia nama Sabuni pasal keturunan dia dulu memang pakar buat sabun. Tapi itu cerita dulu. Aku bukan sabun buat basuh badan, buat basuh tangan, tetapi aku sabun untuk mencuci hati manusia. Takbir! إذا كان واحد يده فيها لحم أكل شيئا مدهنا يحتاج إلى الصابون، فلا يتمسح بي لأنني لست صابون للأيدي Syekh kata kalau kita ولا makan, للسحول. Syekh kata kalau korang makan, tangan korang kotor, korang jangan pula pergi dekat aku, sapu dekat badan aku. Aku bukan sabun untuk basuh tangan ataupun basuh pinggan. Aku sabun untuk membasuh hati manusia. Allahu Akbar. فنحن جميعا نحتاج إلى الاغتسال. نغتسل بالصابون لا بأس، أما أن نتمسح بالصابون فهذا أمر منكر لا يصح. يجب علينا أن نغتسل بالصابون. اللهم طهر قلوبنا من آمين. الدنس. Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala membersihkan hati-hati kita daripada segala kekotoran. Ya, kita gunakan sabun ini sebagai alat saja, tetapi Allah Ta'ala yang membersihkan kita daripada segala kekotoran. الواجب علينا أن ننتقي إماما صالحا نقتدي وراءه، يكون هذا الإنسان متقيا لله يخاف عقابه. إذا نحن اخترنا من نحب
لا نصلي وراء الأسد أو الضبع أو الذئب يأكلنا. نحن نصلي وراء إمام عادل يخاف من الله عز وجل. Syekh menyebutkan kita wajib memilih pemimpin yang takutkan Allah Subhanahu wa taala. Hatta kalau kita nak jadi makmum, kita mesti pilih imam yang beriman betul-betul, imam yang diyakini. Tetapi kita takkan mungkin, tak boleh menjadi makmum kepada orang yang kita tak tahu latar belakang mereka. Entah daripada binatang mana, wallahu alam, saya kata tadi. Maka wajib kita pada hari ini memilih pemimpin yang takut Allah Subhanahu wa taala, memilih pemimpin yang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. نحن نريد منكم أن تكونوا مجاهدين جميعا. InsyaAllah. لماذا؟ لننصر دين الله في هذه الكرة الأرضية. نعيش فوق سطح هذا الكوكب الأرضي، فعلينا أن نخدم الدين بتوحيد رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Syekh meminta kepada kita semua orang-orang muda supaya kita menjadi golongan yang berjuang berjihad di jalan Allah. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? InsyaAllah kita semua bakal menjadi orang yang berjuang berjihad di jalan Allah. Kita berjalan di atas muka bumi dalam keadaan kita meninggikan kalimah La ilaha illallah. Ramai-ramai. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Takbir. رسولنا الكريم الذي نحبه جميعا محمد بن عبد الله قام على هذا الدين ب4 فقط. صاروا 40 اجتمعوا في مكان عظيم في مكة، ثم انتقل إلى المدينة المنورة، وهناك عاهد اليهود ولكنهم نقضوا العهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاصرهم في خيبر. لما ذهبوا إلى خيبر في حصونهم قال كلمة واحدة الله أكبر، خربت خيبر. الله أكبر خربت خيبر. ramai-ramai. الله أكبر خربت خيبر. الله أكبر خربت خيبر. لما سمعوا هذا الدعاء فزعوا، خافوا، ارتعبوا، ألقوا السلاح من أيديهم وقالوا يا محمد ماذا تريد منا؟ نحن مستعدون لنكون رجالا إن شاء الله نفتح العالم، نفتح بالعالم بجهادنا. والجهاد ليس إراقة الدماء، إنما هو توحيد الله ونشر هذا النور في الأرض لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. هذه مهمة رسول الله صلى الله عليه أن وسلم. يخرجنا. كيف وصل الإسلام إليكم؟ Syekh menceritakan, tuan-tuan, abang kakak semua, Rasulullah SAW ketika di Makkah dahulu, ketika Nabi mula-mula berdakwah di Makkah hanya 4-5 orang sahaja. Sehinggalah Nabi berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah. Lalu para sahabat semakin hari semakin ramai, umat Islam semakin hari semakin ramai, dengan kerja 4 orang yang penuh amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Nabi SAW pindah ke Madinah, Nabi membuat perjanjian dengan golongan Yahudi, merupakan penduduk di Madinah. Tetapi Yahudi merupakan kaum pengkhianat, kaum yang membohong. Lalu berlakulah peperangan antara Nabi SAW dengan golongan Yahudi di sebuah tempat bernama Khaybar. Rasulullah SAW ketika mengepung Yahudi, Nabi melaungkan sama-sama Allahu Akbar. Kharibat Khaybar. Allahu Akbar. Kharibat Khaybar. Allahu Akbar. Kharibat Khaybar. Maknanya apa? Allahu Akbar, hancur Khaybar. Kharibat Khaybar dengan makna hancur Khaybar. Apabila Rasulullah SAW melaungkan takbir dan doa kehancuran, maka Yahudi yang berada di dalam kota tersebut menggeletar
dan mencampakkan senjata mereka lalu menyerah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan sebab perjuangan inilah yang diteruskan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, kita pada hari ini mendapat nikmat iman dan Islam. Takbir. كنا نائمين استيقظ العرب استيقظ المسلمون سنهدد العالم بإذن الله بلفظ الله أكبر الله أكبر. سوف ينتشر نور الله في الأرض يهابنا يخافنا أعداء الله. ليه؟ لأننا آمنا بالله حق الإيمان لذلك صاروا يخافون منا. أما إذا نمنا سوف يكون العز لهم والنصر لهم للكفار أعداء الله. أما إذا استيقظنا سنفتح الدنيا بأسرها كما دخل الإسلام إليكم عن طريق تجار عرفوا دين الله فنشروه في الأرض. Okey, yang akhir sekali Syekh menyeru kepada kita, insya-Allah kita orang muda kita akan berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kita meluaskan kita menyampaikan kalimah Allahu Akbar sejauh yang mungkin. Kita umat Islam pada hari ini wajib sedar, kita wajib bersama-sama dengan umat Islam yang bangkit dengan kalimah ini. Dan sebagaimana kita maklumi, Syekh daripada Syria, kita semua tahu umat Islam di Syria pada hari ini dizalimi, dibunuh, ditindas, dan kita wajib peka, wajib mengerti, wajib faham isu yang berlaku di Syria. Boleh ke tak boleh? Setuju ke tak setuju? Syekh kata dengan sebab kegagalan kita pada hari ini. Dengan sebab apa kita gagal? Kita banyak tidur. Syekh buat bentuk orang tidur tadi. Dengan sebab kita banyak tidur, maka yang berjayalah golongan-golongan yang kufar. Mereka mendapat kejayaan dengan sebab mereka bekerja keras. Kita mengalami kerugian dengan sebab kita tidur setidur-tidurnya. Okey, untuk akhirnya tuan-tuan, kita akan minta Syekh menunjukkan kepada sesiapa saja di hadapan ini, siapa yang bertuah, bila Syekh tunjuk, dia berdiri, kita akan sampaikan hadiah kepada dia. Boleh ke tak boleh? Okey, sekarang korang berdoalah dengan doa kunut dan sebagainya. Kau sembahyang hajatlah 2 rakaat. Manalah tahu rezeki korang kan? InsyaAllah, amin. Falyatafaddal ila syekhina an tusyir ila ayyi syakhsin turid hatta yafuz ala jaizatin alladhi aw al-jaizah allati amamana al-an. Falyatafaddal ila syekhina. أخشى أن يكون حضوركم من أجل الهدية. Syekh kata, aku takut korang datang pasal nak dapat hadiah. كونوا مع الله حتى ينصركم الله. أما الهدية فهي رمز. قم أنت يا أيها الرجل الشاب مجاهد، أنت هذا الأخ. أيوة هذا. لا الأصفر هم الأصفر الأصفر. هذا الأخضر يعني إذا. أيوة. تعال هنا. تعال أنت. Syekh kata kita wajib mengikhlaskan hati, kita datang kerana Allah. Betul ke tak betul? هل تحب المال أم تحب الله؟ Okey, di hadapan kita video Syria sekarang ni. Takbir! أول مرة والله نتمنى الهاون في الصواريخ. نرجوكم لا نستطيع فعل لهم أي شيء. والله العظيم انها صواريخ لم تطلق في سوريا الا يوم طبعا. Please, someone help us. This is House Mama, February the 6th. Ya, yang pakai apa tu? Palestina. Baju biru tu. Okey, silakan. Okey, silakan. Tafadhal. Takbir. ما شاء الله.
الله خذ يا ابني هذه الهدية من أجل أن تقاوم بأعداء الله. Syekh kata hadiah ini untuk kita berjihad jalan Allah. Takbir. واحد Akhir Syekh. واحد واحد في Wahid kam. Akhir Syekh. في كمان واحد فقط. Ada lagi. والله ما هذول كلهم رجال ما في نساء. Syekh kata tak ada perempuan ke? أوه. Anisa ba'id fil ghabat. والمؤمنون Allati والمؤمنات tarfat aidi hunak nisa. نحن Spotlight, tolong بحاجة kill إلى spotlight. نساء سيدي النسوان هيك عم يرفعوا ايديهم. ونساء يخرجن لمداواة الجرحى للمرضى. لا يكون رجال فقط، Now. يكون بينهم نساء ليكن مجاهدات إن شاء الله. InsyaAllah takbir. Allahu Akbar. Syekh kata perempuan ni boleh Syekh wahdi. berjuang fisabilillah juga. انتبهوا. Okey. سيدي اشير بس. ما بعد. As-surah. طيب As-surah. Okey, adik yang kecil baju pink silakan. Tak apa, kita bawa Okey, kita. adik duduk diam kat situ. Duduk, kita akan Adik duduk passing diam ke kat situ. belakang. Okey, biarkan handphone ni berjalan ke belakang. Okey, Adik duduk silakan. diam. Bawa handphone ke belakang. Adik baju pink. Okey. Okey, passing kat dia, pass kat dia. Takbir. Pas. Pas. Semua ni pas dah ke kan? Pas, semua pas. Pas. Takbir. Takbir. Syukur Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah, hebat. Banyak betul kita terima hidayah pada malam ni. Ya, betul. Di Mudah-mudahan malam ada yang manfaat. cukup unik ini. Ini julung-julung kalinya saya ke majlis yang macam ni. Ya. Setelah umur 50 tahun. Main kasar ya. Tak, biasanya saya akan menunggu bunga api apa semua, tetapi dengan pengalaman yang cukup bermakna ni saya rasa inilah dia. Ya. Inilah patut kita Alhamdulillah. buat setiap tahun. InsyaAllah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi apa seterusnya Ustaz? Baiklah bang, lepas ni kita akan berehat sebentar dengan sama-sama mendengarkan dikir barat yang bakal disampaikan oleh kumpulan Irama Warisan. Silakan. Kita teruskan lagi persembahan dikir barat. Takbir. Kita teruskan lagi persembahan dikir barat. Kita harap buah hati mana jauh mana dekat. Gampang sungguh pada malam ni macam Syekh kata adik. Aina rijal, aina nisa. Tak nampak rumah penuh. Mungkin perempuan sebelah sana, muslimat sebelah muslimin sebelah sini. Dan kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini cuacanya cukup baik. Walaupun dalam bahasa Kelantan dia kata cuaca agak joong pada petang tadi, tapi malam ni cuacanya cukup baik. Mengikut ramalan cuaca dijangka joong sampai ke pagi, tetapi Sampai malam esok cuaca pagi. cukup baik. Ha? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk acara seterusnya demam sedikit. Kita teruskan dengan persembahan di kebak kita, lagu terutama sekali dalam kita melalui kehidupan seharian kita perlu juga mengikati kepada kematian, kerana kematian sentiasa hadir dalam diri kita. Sama ada kita nak mati pun mati, tak nak mati pun mati, nak mati pun mati, tak saya mati pun mati.
Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan bertemu dengan kematian. Dan juga mati itu seumpama kiamat kecil lah. Walaupun orang duduk bising kata kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat. Ada kata kiamat sudah lambat lagi, jauh lagi. Tapi kematian merupakan satu kiamat kecil bagi orang setiap yang hidup. Okay, ready music. Tak saduk megana tunjuk sakan. Lakoh unai dunia akhir dono kema. Orang jahil banyak sangat. Tak saduk megana tunjuk sakan. Tepuk dada wak megah diri. Tuhan nak cuba, Tuhan nak uji. Siapa-siapa kalau lambat mati. Siapa-siapa lambat mati pasti ingat mengingat. Pakat duk bala ke orang alim. Bala lama dah susah nak bersaing. Dari itu sama seugama satu padu selama-lama. Tak saduk megana tunjuk sakan. Lakoh hukum Tuhan. Dunia akhir dono kema. Orang jahil banyak sangat. Tak saduk megana tunjuk sakan. Tepuk dada wak megah diri. Tuhan nak cuba, Tuhan nak uji. Siapa-siapa kalau lambat mati. Pakat duk bala ale de jahil. Bala tak balas siapa nak berdeh. Hukum haram berhala. Umat Islam berkucar barat. Tak saduk megana tunjuk sakan. Lakoh unai dunia akhir dono kema. Orang jahil banyak sangat. Tak saduk megana tunjuk sakan. Tepuk dada wak megah diri. Tuhan nak cuba, Tuhan nak uji. Siapa-siapa kalau lambat mati. Ni siapa-siapa kalau lambat mati. Sekian, terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada orang ramai. Malam ni puas hati ramai benar pendengar. Kepada ramai-ramai malam ni di dataran. Baru ramai pendengar pendek kata tak boleh lawan. Okey, sekian, terima kasih. Video, Pancin. Dengarkan. Dengarkan suaranya. Siapakah pengarah muda itu? Jealous bila dengar muda. Saya pernah satu ketika digelar pengarah muda. Ini yang paling penting. Tapi saya digelar pengarah tersohor. Maksudnya dia zohor je. Dia belum, dia takkan pergi asar, maghrib, isyak. Dia sentiasa zohor. Sebab tu nampak muda ya. Allah berikan pada kita, letak dalam hati kita. Jagalah kalimah ini, carilah ia, kerana itulah kebenaran yang sebenar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Peace, love Allah, love Muhammad. Itu je suaranya. Tidak lain tidak bukan. Pierre Andre. Dipersilakan. Masya Allah, Masya Allah. Tengok kasut dia. Assalamualaikum. Subhanallah, Masya Allah. Masya Allah. Wah, ramai ni. Saya semua hidup saya tak pernah rasa macam ni. Hari ni tuan-tuan yang mulia, puan-puan yang mulia, Allah telah pilih kita untuk berada di sini. Takbir. Allahu Akbar. Satu lagi yang membuat saya cemburu. Dia boleh dapat janggut. Macam mana aku boleh tak dapat janggut? Masya Allah, Masya Allah.
Senang dapat janggut. Ada satu kisah Aha. yang buat saya hari ini kenapa saya ingin berhijrah. Saya baca dalam satu hadis diriwayatkan satu hari Nabi Muhammad SAW sedang bersedih, sedang berduka. Lalu para sahabat pun datang bertanya, "Ya Rasulullah, mengapakah engkau sedang berduka?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Aku sedang merindui saudara maraku." Kemudian para sahabat hairan dan bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara mara kamu?" Rasulullah menjawab, "Bukan." Sahabat bertanya lagi, "Siapakah yang dimaksudkan oleh kamu ya Rasulullah?" "Saudara mara aku yang aku maksudkan itu adalah umat-umatku yang menghidupkan sunnah-sunnahku setelah ketiadaanku." Tuan-tuan, puan-puan mulia sekarang, Rasulullah sedang merindui kita. Bilakah kita ingin kembali? Bilakah kita ingin hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW? InsyaAllah mungkin lepas ni kita boleh sama-sama menghidupkan balik sunnah-sunnah Nabi. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya rasa riang berada di sini. Alhamdulillah. Masya-Allah. Saya juga ini satu pengalaman yang cukup menarik bagi saya. Okey, Abang Aziz, kita serahkan kepada Pia untuk meneruskan majlis. Kita ada seorang lagi artis yang memang terkenal. Beliau juga merupakan kawan baik saya yang saya daripada dulu memang saya mengidolai dia dalam lakonan. Hari ini saya ingin menjemput sahabat saya itu saudara Kamal Adli. Kita berikan tepukan kepada hidup rap Melaya, Bapak Rock Melaya, tertaiting kau sama flow ada gaya. Waka beluto, jangan takut toh, budak ramai toh. Pandang ke kiri nampak budak kita toh, pandang ke kanan masih budak kita toh. Payung kembang toh, tak ada siapa nak halang. Budak kita toh, pandai simpan belang. Ups, jadilah menghilang, walai yang seorang. Watak akan goyang, watak hulu pulang. Celota, apa celota, apa celota. Amboi, lagu tu tak apa nak kena. Assalamualaikum, saya Kamal Adli. Assalamualaikum. Saya datang dengan ayah mertua saya. Duduk lah. Pertama sekali Kamal nak cakap terima kasih sebab jemput Kamal kat sini. Sebenarnya dah lama Kamal minat dah dengar ceramah Ustaz sendiri dan ada dekat atas pentas ni bersama-sama dengan semua kawan-kawan, sahabat-sahabat kat sini. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Macam malu sebenarnya. Saya malu sebenarnya ni. Saya tak pernah bercakap dengan berapa? Hampir 100,000 orang Alhamdulillah. Selalu saya cakap dalam 4 orang, 5 orang je. Kerana dalam 100,000 orang saya rasa macam gugup, bergetar-getar kaki saya. Nampak kaki saya ni? Nampak? Ustaz, bolehlah cakap. Dia ni pelakon drama ke Raja Lawak? Ustaz, dia memang daripada dulu macam tu Ustaz. Dia memang suka kena dengan orang Ustaz. Ya Ustaz. Dia pun sama Ustaz, dia pun suka kena dengan orang. Baik. Dia nak cakap benda mana ni? Saya sebenarnya bila duduk sebelah Ustaz ni jadi gugup Ustaz. Pasal apa? Saya tak tahu, mungkin daripada dulu saya minat Ustaz kan. Tapi bila tengok depan ni Ustaz ni muda pun ya Ustaz. Ya, tahu tak apa. Betul. Saya perasan kalau Ustaz, tadi saya bergambar dengan Ustaz. Kalau Ustaz bergambar dia akan satu Ustaz. Macam mana Ustaz kalau kita bergambar macam ni? Dia macam manis. Saya dah tiru panis, saya akan cuba dekat photoshoot saya pula. Gunakan gambar tu. Ya. Ustaz. Lama dah jadi pelakon? Saya dah saya dah masuk hampir 4 tahun Ustaz. Rasanya banyak drama tak? Banyak juga. Filem berapa dah? Saya dah 10 filem. 10? Oh, banyak lah tu. Filem hitam putih ke color? Saya color Ustaz. Semua color tak ada. Semua color. Asal cakap. Tak ada okey. Ya. Yang akan datang ni drama ke atau filem? Okey, bulan 2 ni harap semua boleh support filem saya Gangster Celup. Saya bergabung dengan Samsul Yusof. Dia cerita KL gangster campur apa celup. Jadi Gangster Celup. Siapa hok jadi gangster tu? Saya dengan Samsul. Saya dengan gangster? Gangster? Sungguh? Sungguh. Pengarah tu buta ke? Tak, saya mungkin tu pengarah. Tak, saya bila dekat depan kamera lain Ustaz. Saya depan kamera jadi lain. Dia jadi macam tu lah. Sebab gangster ni dia bukan muka gini. Muka macam mana? Muka macam ni. Kenapa muka dia macam gangster? Dia memang gangster.
Tapi Ustaz, Tapi baru potong rambut. Masya Allah. Kalau tengok masa rambut panjang pun ni memang orang tak kata dia tak gangster. Memang orang kata, gangster mana? Saya rasa Ustaz punya janggut lagi gangster. Saya nak simpan panjang tapi tak sampai Ustaz. Saya hero. Okey. Saya dengar Pierre dia nak ambil ustaz berlakon Itu pun kalau Ustaz sudi nak berlakon. Ustaz, kalau saya nak buat filem dakwah, Ustaz sudi tak berlakon dalam filem saya? Ya, bukan nak. Pak, nampak? Ni serius? Serius ni Ustaz? Benar. Demi orang tengok 100,000 orang tengok. Jangan main-main dengan aku. Betul nak ambil sungguh? Betul Ustaz. Jangan main-main ni. Tapi satu saya nak tanya ustaz. Kalau ustaz berlakon, siapa heroin ustaz nak? Heroin saya tak pilih sangat. Saya syarat cantik, muda, putih. Tak pilih. Faham? Saya faham. Saya faham. Hero memang nak tu selalu. Filem tu lah saya nak tengok filem. Kalau sekurang-kurangnya filem macam Titanic, saya berlakon. Kalau naik Honda Car saya duduk sebelah Ustaz, saya jam. Saya tak boleh buat apa lah. Masya-Allah. Nak buat filem. Lama mana dah buat filem? Saya masuk tahun 2013 dah 9 tahun lah. 9 tahun lama dah. Kalau budak sekolah darjah 3 dah. Darjah 3. 9 tahun. 9 tahun dah darjah 3. Bagus. Tapi pernah berlakon tak? Berlakon? Ada? Pernah. Berlakon. Mana lebih rasanya lebih berbakat sebagai pelakon ataupun pengarah filem? Saya memang sebenarnya cita-cita saya daripada dulu Ustaz, saya nak jadi pengarah filem. Memang daripada kecil lagi. Tapi memang saya target nak jadi pengarah filem kan. Saya belajar filem, saya tidur filem, makan filem, semuanya filem. Sampai umur saya 21 tahun, saya dapat mengarah filem pertama saya. Tapi selepas tu saya rasa, alamak, apa yang saya nak lagi dalam hidup ni? Sebenarnya bukan itu yang saya nak, sebenarnya hidayah tu yang kita nak, itu yang kita cari. Itu hebat. Ni memang orang filem sungguh. Orang filem sungguh sebab dia kata tidur filem, makan filem, semua filem. Memang orang lama sungguh ha. Saya digital tak filem, digital. Jadi pernah lakon watak apa? Saya selalu kalau berlakon saya ambil watak baik Ustaz, saya tak ambil watak jahat. Tapi muka jahat. Ustaz janganlah macam tu Ustaz. Saya dah cuba bawa watak. Ustaz jangan, nanti orang tak panggil saya berlakon Ustaz. Tak nak arah orang sedap sangat kena ke dia. Tak apa, kita tunggu filem nanti Ustaz. Masa buat filem tu kan, orang ni jadi jahat, orang ni jadi baik. Siapa yang kata jahat jadi baik? Mu juga. Agaknya sekarang kalau ambil jadi pelakon, saya kalau boleh cuba nak kurangkan atau mungkin cuba tidak. Tapi tengok bergantung pada watak juga kan. Kalau boleh untuk berlakon tu saya nak kurangkan, saya lebih pada pengarahan filem-filem bercorak dakwah dan juga penulisan filem-filem bercorak dakwah. Betul. Kita pandai buat filem. Kita buat filem Islam. Nak buat filem tentang rencana, kita semua kemahiran kita ada. Nak kita buat filem. Orang tengok rencana kisah binatang, orang akan ingat kebesaran Allah. Itu juga filem. Bukan orang nak tengok ada hero dengan heroin. Nak, walaupun maknanya gambar hayawan kita ambil, buat sebagai rencana, selitkan di situ maknanya ayat Quran. Ni juga tugas pengarah filem. Dia buat filem tak perlu arah peminatang tu, dia tunggu momen tu dan dimasukkan scene. Nak kerja ni berkait dengan filem. Nak menjayakannya, roh tu kena Islam. Jadi teruskanlah kerja-kerja gini. InsyaAllah lepas ni mungkin saya buat filem Ustaz Azhar dan semua. InsyaAllah. InsyaAllah, amin. Amin. Raja lawak tu. Heroin yang minat sekali siapa? Saya minat Rosna Maris. Saya ramai saya tak boleh kata lah. Tak boleh kata. Nanti saya cakap ni yang heroin ni kecil hati. Intan Lidiana macam mana? Intan Lidiana tu
Dia heroin ni. Okey, betul. Macam mana soalan tadi Ustaz? Sama macam saya lah. Saya pun tak boleh cakap sebab kalau saya cakap saya suka heroin ni, dia orang akan peras. Saya faham. Saya tak apalah saya. Tapi orang Terengganu lah. Dia orang yang minat tengok drama. Dia kata Kamal ni kalau berlakon muka kongo. Kongo. Kongo ni macam bengong gitu. Dah sengaja pilih watak tu. Saya banyak watak dah saya main. Macam, yang kongo tu cerita mana? Yang pilih ada cerita jadi bodoh-bodoh sikit tu. Cerita mana? Ada. Oh, Kembar Siang. Kembar Siang Kongo. Jadi filem cerita tu orang Terengganu bila dia tengok, dia menarik, dia pun ingat Kamal Adli ni hak mana? Kongo. Terima kasih orang Terengganu. Dah. Siapa suruh berlakon gitu? Tapi saya main dua watak. Betul dah. Maknanya berjaya lah. Berjaya. Maknanya pandai sungguh berlakon sampai maknanya kongo sungguh. Dah. Ada soalan untuk saya ni? Saya ada satu soalan. Okey. Macam ni. Ini a bit macam serius sikit lah soalan dia. Kawan saya semua ramai dah tanya dekat production semua, dia suruh saya tolong tanyakan kepada Ustaz. Okey. Perempuan aurat dia, suara tu aurat juga sebenarnya. Macam mana kalau suara wanita digunakan untuk pertandingan tilawah Al-Quran? Apa hukum dia? Saya cuma nak tahu. Ramai orang tanya tu je. Soalan dia, bolehkah wanita menyertai tilawah Quran? Tandingan dah, kejohanan apa-apa tu, pandai lah. Ya, sebenarnya masalah suara perempuan ni aurat atau tidak berlaku ijma'. Mana tidak ada kesepakatan lah. Jadi ada berlaku perselisihan. Ada pendapat yang mengatakan aurat, ada pendapat mengatakan tidak aurat. Ulama-ulama mazhab Syafi'i sebenarnya tidaklah mengatakan suara perempuan itu aurat. Tetapi jikalau tidak dijaga, maka dia tetap haram atas sebab membuka fitnah, bukan atas sebab aurat. Kalau dalam mazhab Hambali dia memang keras. Jadi dalam bab maknanya mengalunkan bacaan Al-Quran, sebenarnya memang juga tidak berlaku kesepakatan ulama tentang boleh atau tidak. Ada satu pendapat mengatakan tak boleh. Inilah yang popular. Kerana perempuan ini dia dicipta untuk lelaki mendapat keseronokan daripadanya. Allah jadikan syarak pernikahan. Jadi ada pendapat mengatakan boleh kerana dia tidak ada fitnah bila baca ayat Quran. Jadi masalah ni kita kena ambil dengan dada yang lapang lah. Jadi kalau kita menjawab, selalu saya menjawab tak boleh. Kerana saya cenderung kepada pendapat mengatakan tak boleh. Walau bagaimanapun, takkanlah semua benda itu khilaf kita nak beritahu ini khilaf, ini khilaf, ini khilaf. Akhirnya jadi lereh hukum, orang panggil jadi ringan hukum. Jadi kalau ada lagi orang yang dia kata memang masih tidak haram kalau sebab tanding Quran, betul, memang ada ulama berpendapat demikian. Jadi kita bimbang manalah kalau masalah mengalunkan Quran itu. Masalahnya kalau menyanyi bertepik menolong, itu memang tidak ada khilaf waktu. Kalau menyanyi yang okey masih ada khilaf. Tapi kalau macam hak sebelah, gedang-gedang pusing punggung korang pula, pakai ketak pula balik awal. Tak ada orang yang kata boleh. Jadi kalau bab Quran, alhamdulillah masih lagi ada perselisihan di kalangan ulama. Ada soalan lagi? Okey Ustaz, soalan saya Ustaz. Pergi ke tempat funfair tu haram ke? Apa hukum naik buaian berpusing kalau kanak-kanak macam Ustaz? Kalau kanak-kanak macam mana Ustaz? Kalau kanak-kanak macam mana Ustaz? Nanti saya repeat sekali lagi. Pergi ke tempat funfair itu haram ke? Apa hukum naik buaian berpusing? Kalau kanak-kanak macam mana Ustaz? Takkan kanak-kanak pun haram main? Kalau kanak-kanak haram, saya macam mana? Okey. Soalan dia, hukum pergi ke tempat funfair. Funfair itu apa? Taman tema. Funfair yang kita nampak ada roda besar yang pusing tu, naik kuda tu pusing. Itu buai, itu bukan funfair, itu buai.
Yang pusing tu buai, yang kuda tu merry go round. Merry go round, betul tak? Pampet. Pampet tu keseluruhan tempat yang dibawakan alat-alat hiburan, kebanyakannya bertiket untuk kanak-kanak main. Jadi tidak ada ulama kata kalau buah haram, tak ada. Tak haram main buah. Naik kuda pun tak haram. Cuma yang kata benda ni dia melalaikan. Sebab tu kata alat muzik tidak haram tapi dia melalaikan. Sebab tu basic kita biar kemah keming dulu. Barulah tidak lalai. Jadi kalau main buah, budak-budak naik buah musing. Nak bayar tiket RM2 naik 3 kali pusing balik. Nak haram. Sebab apa haram? Sebab buah tu besi. Tak betul. Sebab pusing. Pusing tak haram. Kalau pusing haram, haram masuk rambau. Jadi kalau kita tengok sebenarnya sebab itulah Islam begitu indah. Sesuai dengan fitrah kanak-kanak sekalipun. Kanak-kanak suka main, bawa. Bayar tiket boleh. Yang haram tu buat maksiat. Jatang tina waktu anu panggil. Maknanya tanpa batas. Nak pergi pampir. Ada buat berjudi. Lepas bola, bayar duit. Lepas gelang, tak dapat apa-apa. Dapat, kadang-kadang menguntungkan yang menjual. Kadang-kadang menguntungkan yang berjudi itu sendiri. Hak ni jelas haram. Jadi kalau buah gitu tidak haram. Cuma salah keadaan. Kadang-kadang buah tu untuk budak-budak orang tua naik. Besar-besar ni naik buah. Ni boleh tahan orang tua ada. Mocik-mocik tu. 60 naik buah. Orang mengajar kuliah tak pergi. Tapi kalau ada pampir pergi. Mocik 68 umur. Turun buah mutah. Mutah. Nak pening kepala. Itulah kadang-kadang. Kalau dibuat tu haram lagi. Tapi kalau maknanya nak berkapa apa semua, situlah tempat haram. Jadi haram bukan pampir itu sendiri. Benda yang dibawa datang ataupun sebab pengunjung itu sendiri. Jadi maknanya Ustaz kalau main baling-baling gelang apa semua tu, hukum dia? Hukumnya boleh baling, tak salah baling gelang. Kalau baling bagi maknanya bertukar hadiah ke kalau kita letak duit ke apa semua? Tu bawa haram baling. Kita nak ambil gelang 10, kita nak baling dapat hadiah. Tapi 10 gelang tu kita kena bayar tak? Bayar. Kena bayar. Kalau baling tak dapat, boleh balik tak duit tu? Okey. Tak dapat balik tak? Itu judi namanya. Saya ada main. Ada main? Saya. Memang pun tengok muka tahu dah. Tapi PA pun ada main. PA? Ada main juga. Sebab baru sekarang saya baru tahu hukum dia. Yelah. Sebab tu pintu taubat Allah seluas langit dan bumi. Dia ada dah ni main. Alah, ingat saya seorang je. Saya pun main dulu. Jadi kalau kita tak mau berjudi, kita pergi tempat gelang tu, ambil je gelang. Lepas je. Jadi lepas gelang tu bukan berjudi. Lain pula cerita nanti pasal. Lain cerita. Jadi dia marah kita. Memang tak boleh marah sebab saya tak nak berjudi. Saya pinjam gelang lepas. Tu cerita dia. Jadi haram judi. Judi tu dosa besar. Jadi kita haraplah benda-benda ni biar tak ada di dalam negara kita. Sebab kita kurang tahu. Bila kurang tahu kita terlibat. Tu yang judi koyok-koyok tiket tu. Tu haram juga tu budak-budak. Kemudian ada lagi soalan. Ada lagi Kamal? Saya ada satu soalan. Panjang sikit. Ada ramai ulama yang cakap muzik ni akan jadi haram kalau perkara-perkara yang sama sekali yang kita tengah buat tu ada unsur-unsur haram juga. Lepas tu saya nak tanya Ustaz, apa contoh perkara-perkara yang haram tu? Satu lagi soalan saya, kalau wanita menyanyi di depan mahram, apa hukumnya? Baik. Muzik jadi haram dengan ada satu sebab-sebab. Sebab haram. Contoh sebab dia. Contoh. Contohnya ada hidang arak. Hidang arak. Main muzik dalam pub, dalam lounge, dalam bar, dalam disco. Lepas tu dihidangkan arak. Jadi letak benda yang dilaknat oleh Allah, asal benda itu tidak haram. Majlis itu sudah jadi majlis yang mal'unah, yang dilaknat oleh Allah. Satu contoh. Kadang-kadang sebab ada perempuan, pelayan-pelayan, DRO dan sebagainya. Ataupun tukang joget. Bila joget perempuan ni bukan perempuan tengok, orang lelaki tengok. Dia tengok kalau orang lelaki-lelaki joget dengan perempuan joget, mana seronok tengok? Perempuan Ustaz?
Perempuan. Oh, perempuan. Ha. InsyaAllah. Wujud tak jawab lelaki. Kalau jawab lelaki memang gay. Aduh, saya duduk sebelah ustaz. Saya jam. Jam tak apa, jangan jam krem. Jadi gitu contohnya. Jadi kalau muzik itu sendiri dijaga dengan rapi, peraturan-peraturan, dia tidak lagi menjadi haram menurut satu kaul daripada ulama. Maksudnya bila ada benda-benda yang haram seperti itu, maka jadi majlis itu sudah pun haram. Jadi benda inilah yang kita nak jaga, kita nak sebarkan kepada orang ramai. Benda-benda ni kita buang daripada basic. Jangan ada dalam sokan, nanti sokan tu jadi haram. Jangan ada dalam muzik, nanti muzik tu jadi haram. Jangan ada dalam drama, nanti drama tu jadi haram. Begitu juga kita sebagai pelakon, maka berdoalah kepada Allah, beri kekuatan kepada kita untuk tidak lagi melakukan watak-watak yang menyusahkan kita di soal di akhirat nanti. InsyaAllah InsyaAllah. Ini soalan saya ni, ini saya nak tahu sangat Ustaz. Saya nak tahu apakah jatuh hukum talak kalau seorang suami isteri tu dia berlakon dalam satu drama atau filem atau drama radio sekalipun. Dia orang berlakon, melakonkan watak yang berlainan. Tapi mereka suami isteri. Atau mungkin mereka bukan suami isteri, tapi bila dia berlakon dia melafazkan cerai, jatuh tak? Baik. Soalan ni dia kata seorang sepasang suami isteri berlakon dalam drama, dalam filem. Jadi dalam drama tu suami itu jadi suami, isteri dia betul jadi isteri. Dia pun jatuhkan talak. Tapi watak lain lah, watak lain. Bukan maknanya dia tak jadi nama dia sebenar. Nama lain. Yeah. Tapi dia kata macam mana dalam talak? I ceraikan you. Dia kata kepada siapa? Pada bini dia mungkin. Apakah tapi, jatuh? Tapi bini dia depan dia duduk. Ya. You tu kena kepada bini dia lah. Yeah. Walaupun bini dia nama lain. Ya. Contohnya dalam drama tu nama Sally. Ya. Dalam IC nama Selema. Contohlah. Contoh Ustaz. Jatuh talak. Jatuh talak. Jatuh. Sebab you tu ditunjuk kepada isteri dia. Begitu juga kalau isteri dia duduk di rumah. Bila isteri dia duduk di rumah, maka dia kata dalam drama, kawan dia tanya, mana you punya wife, lama tak nampak? Saya dah cerai dah isteri saya. Jawabnya yang jatuh dalam ya isteri yang betul di rumah. Yang dalam drama tak jatuh. Sebab dalam drama isteri dia tak? Bukan. Sebab tu kita tak jatuh kalau tercerai bini kawan kita. Tak jatuh. Begitu kat dalam drama. Dalam drama tu bukan bini dia. Dalam drama je bini. Dia pun cerai. Tak jatuh. Kalau kata aku telah cerai kamu, tak jatuh siapa-siapa. Dalam drama tak jatuh, di rumah tak jatuh. Tapi aku telah cerai isteriku. Isteri tu kena pada di rumah. Nampak? Kamu ni bukan isteri aku. Tak jatuh. Betul kalau dia baloh lah. Kamal baloh dengan Andri. Baloh. Berebut hal royalty. Tak. Lala Kamal kata, Andri, aku kalau mu tak bayar juga royalty aku dalam masa terdekat ini, aku cerai bini mu 3 tahun. Jatuh tak? Tak jatuh. Pasal apa tak jatuh? Pasal bukan bini dia. Nampak? Kalau bini dia baru jatuh. Sebab tu kita tak nak cerai bini orang. Mu nak bayar tak hutang aku? Kan aku cerai bini mu. Jangan buat bodoh gitu. Jadi insya-Allah. Insya-Allah. Last kali kita nak dalam berlakon, kalau nak berlakon katakan Kamal ni adalah bapa mertua. Ali Pierre adalah anak. Dan kabur pada bapa mertua nak kahwin seorang lagi. Macam mana cara lakonan yang terbaik? Saya minta ke bapa mertua saya nak kahwin. Nak minta izin. Saya rasa watak ni macam kena Kamal berlakonnya, ni bapa mertuanya. Tak kena. Tak kena. Dia jadi director. Pasal saya muda. Saya director, Ustaz. Dah saya nak tengok berlakon sekali. Pasal sedap nak suruh orang berlakon. Okey, saya cuba. Asal kak sok. Tapi Ustaz kena bagi action kat, tidak saya tak boleh berlakon. Tak apa. Okey, boleh Ustaz? Boleh. Ni bapa mertua. Ada dah isteri tapi nak kahwin seorang lagi. Macam tu saya kena bergerak pentas. Bapa mertua kena jawab. Pierre daripada sana lah. Baik Ustaz. Oh, nepeng teh. Mari. Action. Okey. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini siapa Pak? Bapak, saya sebenarnya saya ada benda yang saya nak bincang sikit dengan Bapak ni. Cakap. Tapi dia kena dekat sini ke Bapak? Ni kita je nampak dia.
Bapak. Ya. Hari ini bapak sungguh segak. Apa dia? Ulang balik. Bapak tak dengar. Maaf. Bapak segak orangnya. Apa sih? Jangan cakap say dengan bapak. Bapak izinkan saya nak kahwin satu lagi? Kenapa? Apa isteri kau selama ni tak cukup ke? Sampai hati bapak. Selama ni saya lah yang menjaga bapak. Kak. Tak habis lagi. Kak. Tak tengok surat ni. Saya komen sikit dah. Aku nasihat Ustaz. Skrip tu salah. Salah. Takkan bapak mertua, bila bapak mertua kata macam mana tadi? Kenapa nak kahwin? Kenapa? Apa yang tak cukup lagi dengan isteri kau? Jawab macam ni. Sampainya hati bapak, itu jawapan tepian. Sampainya hati bapak. Ada pula gitu. Jawabnya macam mana Ustaz? Jawabnya. Bapak, saya berterus terang ini, saya nak kahwin seorang lagi. Kenapa? Kerana perempuan itu suka kepada saya Ustaz, dan dia sanggup untuk bermadu. Bagaimana pula dengan isteri kamu? Mana saya peduli. Memang boleh. Ustaz boleh berlakon. Ustaz memang boleh berlakon. Memang lepas dah casting. InsyaAllah. Kita doa dua orang Ustaz dalam filem saya insyaAllah. InsyaAllah. Baik, terima kasih Ustaz. Jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Boleh saya menyusul dulu InsyaAllah. Boleh terbuka. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Pay motor biar. Masuk. Bagi Ustaz yang ni. Assalamualaikum. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah takbir Allahu akbar. Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang salam. Alhamdulillah, ini kali pertama saya dengan Ustaz Azhar, my favorite Ustaz. Tepuklah sikit. Dan Ustaz Azlin, ini sebenarnya kawan saya bodybuilder dulu, masa bina badan. Tapi dia terlebih training, tengok namanya. Astaghfirullahalazim. Relax bro. Tapi tak apa, kita kawan-kawan. Nah, pertama saya nak ucapkan selamat tahun baru, belum lagi ting-tong. Tapi ni saya berasa bangga malam ni. Saya dengar ada 100 lebih ribu datang mengunjung Ustaz Azhar Idrus program ni. Satu saya nak puji di sini. Tepukkan tangan pada tepuk tangan. Pasal apa? Kamulah orang Islam sebenarnya malam ini. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar. Cukuplah tu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini nak kena ni. Apa khabar Datuk? Kalau setakat 2 lawan 1 ni hilang. Hai, khabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz? Ya, saya. Nak ucap apa ni sikit pada penonton ramai mari malam ni. Kita duk ingat ke dalam 15,000, 10,000? Betul Ustaz, masya-Allah. Tiba-tiba diberitahu daripada orang yang duk atas hotel. Dia bilang seorang-seorang, dia bilang daripada pukul 4 kemarin. Dengar ada yang duduk atas bangunan. 120,000 malam ni. Saya pun tak jangka yang malam ini pecah rekod. Sebab teman-teman kita ada di sebelah sana. Sebelah sana. Bandar Ai.
Tapi hari ini kita di Bandar Rio. Kita bersama-sama dengan slogan Selangorku. Dan terima kasih banyak-banyak. Moga-moga insya-Allah tuan-tuan sekalian jangan risau. Dan kita harapkan ambang 13 bukan kita nak raih sangat tahun ini, tetapi mengambil kesempatan sebab 2013 first quarterly 2013 first quarterly, moga-moga orang-orang inilah yang akan memberikan satu perubahan, anjakan paradigma, fikrah dan sebagainya insya-Allah. Takbir. Allah, bangkit Islam. Tuan-tuan, teringat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum kuntum tatawakkaluna bihaqqi tawakkulihi turzaqu kama yurzaqu at-tayru yakhdu himasan wa taruhu bitana." Kalaulah kamu bertawakal pada Tuhanmu dengan sebenar-benar tawakal padanya, kamu jangan takut, kamu kan diberikan rezeki sebagaimana seekor burung pergi terbang di pagi hari dalam keadaan kelaparan, pulang ke sarang dalam keadaan kekenyangan. Sebab apa? Sebab tawakal. Dan kita yakin malam ini insya-Allah kita sambut countdown malam ini. Bukan persoalan 2013 mengambil kesempatan Ustaz saya, Abang Malik, iaitu untuk mengajak anda supaya berubahlah. Tinggal yang jalan Pierre Andere ada. Pierre Andere. Yenna dah. Pierre Andere, Kamal Adli, Wan Zack Haikal, Mina, bro. Aku memang respect bro. Aku tengok terkejut dugong tadi ni. Tuan-tuan budak 17 years old mak. Still young but very brave. Berani motorbike cup. Saya ingat saya pun tak boleh sebab motor saya besar sangat. Tuan-tuan sekalian, so whatever, malam ini kita tutup malam ini insya-Allah. Kita bincang malam daripada semalam di saya, semalam sampai hari ini, untuk kita membuat satu perubahan, anjakan paradigma. Maksud saya pada dia, akhlak kita kena berubah insya-Allah. Mungkin ya Ustaz Adha, ya saya ingat sebagai tokoh modul kita pada malam ini, berikan tepukan kepada Ustaz Adha insya-Allah. Ustaz, asal daripada mana? Kampung mana? Taklah, bukan sebab nak bukan nak kata ada benda. Ada benda boleh belaka. Maksudnya kampung di Malaysia saja. Lain sentul dah. Lain macam. Taib, lahir di Taiping, dibesarkan di Kedah, primary secondary school di Kedah. Lahir di Taiping. Cuma dilahirkan ilmu itu di negara benua India. Alhamdulillah. Itu bezanya Ustaz. Beranak di Taiping, mengaji di India. Siapa sini orang Taiping? Depan-depan ni ada orang Taiping. Kalau ada naik sini seorang, kita nak bagi hadiah. Kita beli hadiah banyak kemarin. Orang Taiping, mari sini. Jangan malu-malu, naik orang Taiping. Naik. Tapi ingat bila naik sini, kita tepuk kan orang Taiping. Masuk dalam CD ini muka ni. Tak Facebook dapat, lagi Ustaz. Tak dapat waisan kat gini. Baik. Nama? Ikhwan. Betul ke duk Taiping?